السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Namanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana atas limpah dan nikmatnya dapat kita hadir pada malam ini untuk sama-sama kita mengisi ruang dan masa yang ada di antara waktu maghrib dan waktu isya dengan sedikit majlis ilmu ataupun santapan ilmu. Moga-moga dengan ilmu yang kita dapat hari ini, pada malam ini, kita dapat jadikannya sebagai satu pegangan ataupun amalan kita untuk hari-hari yang akan datang, insyaAllah. Sebenarnya tuan-tuan, saya ni pada malam ini sepatutnya Ustaz Asman untuk kuliah fiqh, tapi disebabkan beliau tidak dapat hadir pada malam ini atas sebab kesihatan, jadi saya diminta oleh pihak masjid untuk menggantikannya pada malam ini. Dan bukan maksud menggantikannya tu saya akan mengajar bab fiqh, saya akan teruskan dengan kuliah tafsir kita, kuliah tafsir saya. Pada minggu yang lalu kita telah membahaskan tentang, kita masih lagi berada di dalam surah An-Naba. Pada minggu yang lalu kita telah membahaskan tentang siksaan-siksaan yang Allah Ta'ala kenakan kepada penduduk ataupun penghuni neraka. Daripada ayat 31 sehinggalah ayat 21 hinggalah ayat yang ke-30, itu semuanya mengisahkan ataupun Allah Ta'ala memberitahu kepada kita tentang siksaan-siksaan yang dikenakan kepada penghuni neraka Jahannam. InsyaAllah pada malam ini kita akan lihat pula daripada ayat 31 sampailah ayat 38. Bagi siapa yang bawa nota tu, okay, bawa nota muka surat 12, buka surat 12. Kalau yang tak bawa boleh buka Al-Quran. Muka surat 12 ayat yang ke-31 daripada surah An-Naba. Allah Ta'ala menyebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sampai situ dulu. Kita ambil ayat 31 hingga ayat 36. Ayat 31, inna lil muttaqina mafaza. Maksudnya sesungguhnya untuk orang-orang muttaqin yaitu tempat menerima bahagia. Mulai start daripada ayat 31 ini Allah Ta'ala nak membicarakan, Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita tentang balasan-balasan yang Allah Ta'ala akan bagi kepada penghuni-penghuni syurga. Setelah kita telah melihat beberapa ayat tentang siksaan-siksaan di dalam neraka, pada malam ini kita akan lihat apa pula ganjaran, apa pula keberuntungan yang kita akan dapat di dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala mulakan dengan innalil muttaqina mafaza. Maksudnya sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mafaza, yaitu kemenangan ataupun kebahagiaan, ataupun ulama sebut sebagai mafaza di sini dengan memberi maksud makanun fauzin fil jannah, yaitu tempat kemenangan di dalam neraka, di dalam syurga. Okay? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan memperoleh kemenangan. Dan sebagai ulama ini menyebut kemenangan di sini katanya kemenangan, keselamatan daripada azab neraka kepada nikmat syurga. Itu maksud mafaza. Terselamat daripada siksaan-siksaan di dalam neraka kepada nikmat dan juga kemewahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya inna, kita dah bagi tahu hari itu, inna itu adalah harfu litaukid, iaitu satu huruf untuk menguatkan. Litaukid maksudnya untuk menguatkan. Maksudnya Allah Ta'ala nak menguatkan, memang sungguh-sungguh kami nak bagi jaminan syurga ini kepada orang yang bertakwa. Itu maksud peranan huruf taukid inna di dalam Al-Quran. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa di sini maksudnya apa? Al-muttaqin berasal daripada perkataan ittaqa. Ittaqa yattaqi ittiqa'an fahuwa muttaqin. Muttaqin. Okay, berasal daripada perkataan waqa. Waqa maksudnya berjaga-jaga ataupun memelihara. Maka maksud orang yang bertakwa di sini adalah orang yang sentiasa pelihara dirinya daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan agamanya. Itu maksud muttaqi. Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sentiasa berhati-hati memperisaikan dirinya, menjaga dirinya, menghalang dirinya daripada terjatuh, tersilap, daripada melakukan perkara-perkara dosa. Itu maksud orang yang bertakwa. Seperti mana yang ditanya salah seorang sahabat Nabi kepada sahabatnya, katanya, apa maksud takwa? Maka kata sahabat Rasulullah SAW tersebut, takwa itu seolah-olah seperti mana kamu melalui satu jalan. Kamu melalui satu jalan yang mana di jalan itu penuh dengan duri-duri. Penuh dengan duri-duri. Maka bagaimanakah kamu nak menjalani, nak melalui satu kawasan, satu laluan yang penuh dengan duri-duri? Maka kata sahabat yang bertanya tersebut, mestilah aku jalan dalam keadaan berjaga-jaga supaya tidak aku pijak ataupun terlangkah, tersilap langkah, terpijak duri tersebut, maka cederalah kakiku, kata sahabat tersebut. Maka kata sahabat tersebut,
Yang ditanya itu, maka itulah taqwa. Maka itulah taqwa. Dalam kehidupan kita ini banyak sangat perkara-perkara dosa. Banyak sangat perkara-perkara yang sentiasa nak memerangkap kita daripada jatuh ke dalam kancah maksiat dan sebagainya. Keluar rumah sahaja, maka pelbagailah anasir-anasir yang akan memerangkap kita untuk melakukan dosa. Maka bagi orang yang bertakwa, dia akan jaga betul-betul dari sudut tangannya, matanya, lidahnya, mulutnya, kakinya, farasnya dan sebagainya. Maka orang-orang inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Jaga mata, jaga pendengaran, jaga tangan, jaga kaki, jaga zakarnya dan sebagainya, kemaluannya, penglihatannya dan sebagainya. Ini maksud orang yang bertakwa. Maka ganjarannya apa? Mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Mafaza maksudnya keselamatan, kebahagiaan, kemenangan di akhirat kelak, iaitu Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok sedikit apa kata pengarang kitab ini tentang maksud ayat, penafsiran ayat yang ke-31 muka surat 13. Ayat yang ke-31 Allah Ta'ala menerangkan sesungguhnya segala orang muttaqin akan mendapat bahagia dan keuntungan. Orang muttaqin iaitu orang yang beriman yang hatinya takut kepada Allah serta tunduk dan setia menurut apa-apa yang disuruh oleh Allah dan tunduk setia serta menjauhi larangan Allah. Pengarang kita pun memberitahu juga kepada kita tentang maksud orang yang bertakwa. Kata Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan takwa itu seperti mana orang yang sakit. Takwa itu seperti mana orang yang sakit yang berpantang. Orang yang sakit ini selalunya dia berpantang. Tak boleh makan ini, tak boleh minum ini, tak boleh buat ini. Sebab apa? Dia sedang sakit. Kalau dia makan benda-benda ataupun makanan yang dilarang oleh doktor, maka bertambah sakit lagi penyakitnya. Kalau dia minum minuman tertentu, maka bertambah teruk penyakitnya. Maka Imam Ghazali kata apa? Taqwa itu macam orang yang sakit yang menjaga pantang larangnya. Begitu jugalah orang yang bertakwa itu hendaklah kena ada sikap berpantang dalam dirinya. Sampai begitu kata Imam Ghazali. Maksudnya kita tak boleh sembarangan buat benda-benda, kena fikir dulu. Okey, kena fikir dulu. Nak buat benda ini, okey, nak pergi beli nombor ekor, kena fikir. Benda ni haram ke halal? Nak makan benda ni kena fikir dulu. Okey? Bila ada rasa yakin, barulah kita boleh buat. Tapi kalau tak yakin, was-was dan sebagainya, maka tinggalkan. Itu maksud lil muttaqina mafaz. Dia sambung sedikit lagi. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-32, hadaiqa wa a'naba. Maksudnya ke surat 12, hadaiqa wa a'naba, beberapa kebun dan batang anggur. Ini Allah Ta'ala nak bagi penerangan kepada maksud mafaza tadi. Antara nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang bertakwa pada Allah, golongan muttaqin ini adalah hadaiq. Hadaiq ni maksudnya berasal daripada perkataan hadiqah. Hadiqah maksudnya taman. Kata ulama, hadiqah ataupun hadaiq ini yang bermaksud basatin. Dalam bahasa Arab maksudnya taman-taman. Dalam syurga nanti ada taman-taman. Sebab itu kita sebut taman-taman syurga tu. Okey, taman-taman syurga. Maksud hadaiq tu maksudnya taman-taman syurga. Okey. Hadaiq ini dalam bentuk plural. Dia punya singgularnya hadiqah. Hadiqah satu taman. Hadaiq taman-taman. Dia ada bentuk jamak. Okay? Wa a'nab
asal daripada perkataan ainabun. Ainabun maksudnya apa? Anggur. A'nab bentuk kataan jamak, anggur-anggur. Maka Allah Ta'ala nak menceritakan di sini tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga, antaranya taman-taman syurga. Okay. Bila sebut taman ini, banyak pokok dan sebagainya. Banyak pokok berwarna-warni, pokok pula membuahkan dengan buah yang bermacam-macam. Itu semua nikmat dalam syurga yang kita tak boleh nak bayangkan. Okay. Allah Ta'ala sebut di sini wa'a'naba, dan anggur-anggur. Ulama bincang juga kenapa disebut di sini buah anggur saja, tak sebut pun buah lain. Buah mangga tak sebut pun, buah papaya tak sebut pun. Kenapa disebut buah anggur di sini? Maka kata ulama kaji juga. Maka kaji punya kaji, maksudnya Allah Ta'ala sebut buah anggur di sini ada kelebihan pada buah anggur tersebut. Okay? Maka ulama mengkaji, ulama buat research, buat kajian, maka memang benar ada kelebihan-kelebihan tertentu bila kita makan buah anggur. Okay? Antaranya kata ulama, buah anggur ini adalah salah satu daripada buah yang boleh antara disebut sebagai muqawimus sumum, buah yang boleh melawan racun. Okey, buah yang boleh melawan racun. Bila kita makan buah anggur, sedikit sebanyak dia boleh buang racun-racun dalam badan kita, toksik dan sebagainya. Itu. Dan kata ulama lagi, wa min fawaidil 'inabi, antara faedah-faedah buah anggur itu muqawimus sumum. Dia adalah buah-buahan yang boleh menentang racun-racun. Mufidu litasfiyatid dami. Antara kelebihan buah anggur juga adalah berfaedah untuk menyucikan darah. Okey. Wa muqwil lil a'sab. Ia juga adalah buah-buahan yang menguatkan tubuh anggota badan kita, tulang kita dan sebagainya. Wa yu'til lil insan al-quwwata wal qudrah, dan ia memberi sumber kekuatan kepada manusia, buah anggur tadi. Wa lima fihi min al-kamiyat munasabah li anwa'il vitaminat, dan buah anggur juga kaya dan terbentuk di dalamnya dengan berbagai vitamin. Sebab itu wallahu a'lam, itu kajian ulama kenapa disebut di sini buah anggur. Hadaiqa wa a'nab. Kata pengarang kita, tengok sedikit lagi. Sebahagian bahagia, bukan surat 13. Sebahagian bahagia dan keuntungan yang akan diterima orang muttaqin nanti diterangkan Allah pada ayat 32 sampai ayat 34. Iaitu kebun-kebun syurga yang penuh dengan batang anggur yang molek pada pemandangan mata. Itu kata pengarang kita. Nikmat dalam syurga itu adalah apa? Taman-taman, kebun-kebun syurga, dan juga batang-batang anggur, buah-buah anggur. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi pada ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33 bukan surat 12. Wa kawa'iba atraba, wa kawa'iba atraba, maksudnya dan beberapa anak perawan yang sama umurnya. Okey, ini pun nikmat dalam syurga juga. Wa kawa'ibu, saya terang satu-satu dulu. Wa kawa'ibu, kawa'iba, wa kawa'ib. Kawa'ib ini berasal daripada perkataan ka'ib. Ka'ib. Okey, ka'ib. Ka'ib di sini maksudnya ulama banyak menterjemahkan ataupun menafsirkan maksud kawa'ib di sini adalah bidadari. Kawa'ib maksudnya bidadari. Okey. Kalau dalam bahasa Arab disebut, kalau ka'ib itu orang perempuan yang masih gadis. Ka'ib maksudnya perempuan yang masih gadis.
Okey. Disebut di sini ulama kata apa? Saya pun malu nak sebut. Okey. Bukan malu apa? Okey. Ka'ib maksudnya perempuan-perempuan gadis, disebut di sini bidadari yang montok buah dadanya. Kita kena sebut juga lah, sebab bukan saya yang sebut, ulama kata. Okay. Ka'ib, okay, yang montok buah dadanya. Maksudnya itulah yang kita akan dapat, bidadari yang sebegitu. Okay, kawa'ibah, bukan seorang, bukan ka'ib. Allah Ta'ala sebut di situ dalam bentuk jamak, kawa'ib, maksudnya bidadari ramai. Atraba maksudnya, atrab maksud berasal daripada perkataan tirbun. Tirbun ni yang sama umur, semuanya sebaya. Itu bidadari di syurga. Atraba maksudnya yang sama umurnya. Al-mutasawiyat, yang sama umur mereka. Tidak ada yang tua-tua, semua muda. Okay. Kata pengarang kitab ini juga di situ dikurniakan kepada mereka anak-anak darah atau perempuan perawan yang sama umurnya, iaitu perempuan penduduk syurga. Itu maksud kawa'ib. Tapi kalau kita tengok lagi dalam tafsir-tafsir yang besar-besar, maka dia akan cerita macam tu. Maksud perkataan ka'ib itu apa? Perempuan yang sedang menikah naik, yang gadis, yang untuk buah dadanya, yang macam-macam lagi. Kita tak boleh nak cerita banyak-banyak. Okay. Yang penting kita tahu, kita faham, kita ganjaran bagi orang yang masuk syurga ini, dalam syurga ini akan Allah Ta'ala bagi bidadari. Okay. Bidadari. Yang sebaya, semuanya sebaya umur mereka. Okay. Ada orang kata juga, macam mana dengan isteri-isteri kami? Isteri-isteri kamu pun dapat juga. Maksudnya kita akan kenal juga isteri kita di dunia ni. Okay. Dalam keadaan muda semula, isteri-isteri kita di syurga, dan kita akan kenal dia. Okay. Kita